struktur yang tadi. Oh, saya belum buat lagi. Balik. Okey, contoh saya ambil soalan nombor 1 A dengan B dulu. Okey, sebab ini dia just nakkan jawapan saja. Okey, kita next, kita finish. Okey, dia keluarkan macam ni. So kita nak pesan. Okey. So rasanya untuk soalan yang tak memerlukan pengiraan, rasanya kita boleh masukkan banyak lagi lah soalan bawah ni. Soalan nombor 2 ataupun kita ambil terus lagi soalan nombor 2. Kita masuk lagi satu soalan. Ataupun tadi terus ambil pada soalan nombor 2. Kita kena test jugalah sebab kita tak tahu soalan tu besar mana dan jelas ke tak jelas. Kita kena test lah bergantung pada soalan yang cikgu buat. Okay. Dan tarik nombor 2 bawah. Okay. Contoh ini contoh. So kita dah ada 2 soalan kat sini. Okay. Untuk soalan yang seperti ini, kalau soalan itu memerlukan jawapan-jawapan yang pendek je, okay, kita kena gunakan yang fill in the blank ni. Okay, fill in the blank. Sebab ni macam yang pertama ni dia suruh tandakan right saja kan. So kita pun bagi ruang dia ni pada kotak yang pertama. Untuk soalan yang pertama. Okay, maknanya setiap kotak ni kita kena buat lah. Ni dia banyak kerja sikit kat sini lah. Okay, lepas tu buat kotak lagi untuk kotak yang kedua. Okay. Ni kalau secara detail lah. Secara detailnya macam ni lah. Ada juga cikgu yang dia tak nak buat satu-satu. Contoh saya tunjuk yang satu-satu dulu. Okey. Bila cikgu klik kotak ni, sebenarnya, kalau macam kotak yang memerlukan jawapan, contohnya jawapan ada nombor tu memang tetap, contohnya 1 tambah 1, 2 je jawapan dia, cikgu boleh add dia punya acceptable answer kat sini. Okay, kalau memerlukan jawapan yang memang tetap, mana pelajar akan jawab, itu je jawapan dia, tak ada lagi jawapan lain. Kita boleh add dia punya jawapan dia dekat tepi ni. Okay, maknanya nanti bila pelajar jawab, dia akan terus dapat markah secara automatik bergantung kepada jumlah markah yang kita peruntukkan di bawah ni. Okay, tu kalau dia jawapan dia dah tetap. Tapi kalau kadang-kadang kita risau pelajar ni kalau guna right kan ni, ada pelajar right, ada pelajar guna 1, ada pelajar guna simbol-simbol yang lain. Just kita kosongkan saja. Okay, just kita masukkan markah je berapa nanti. Contoh kat sini. Okay, markah atas ni pula, markah keseluruhan page ni. Bukan setiap soalan. Kalau setiap soalan, dia markah dia kat sini. Kalau kita setkan jawapan. Kalau tak ada jawapan, semua tak ada jawapan, okay, semua tak ada jawapan, cikgu setkan terus 2 campur 2 campur 2 campur 2. So maksudnya ada 8 markah. So setkan terus 8 markah ke atas ni. Kalau dia tak ada pilihan acceptable answer. Okay, maknanya pelajar tu boleh tulis ikut suka dia je. Cuma kita kena buat kotak lah. Kotak untuk dia menjawab. Okay, ini soalan nombor 2. Ini yang cuma lecehnya kat sini lah. Kita kena buat satu-satu sebelum siap soalan tu. Okay. Kalau contohnya yang nombor 2 ni. Okay. Cikgu tak nak buat satu-satu. Cikgu nak buat semua sekali. Pun boleh juga. Cikgu klik je daripada atas ni sampai bawah. Nanti pelajar tu akan jawab lah. Okay, atas ni pun enter untuk yang kedua, enter lagi. Tengok yang mana sesuai. So kita boleh nampak dia punya. Garisan ni tetap akan nampak nanti. Garisan ni tetap akan nampak nanti. Cuma ruangan ni kita sediakan untuk pelajar jawab. Macam yang ni pun sama. Kita buat ke kotak. Okay, buatkan kotak. Ini yang susah ni. Sebab bentuk piawai, bentuk piawai dia akan ada simbol kan. 10 kuasa 4 ke apa ke. Ini yang biasa kalau matematik susah sikit lah. Biasa macam ni, pelajar ambil gambar, dia pun letak di kawasan ni nanti. Kawasan jawapan ni. Okay, ni untuk soalan matematik. Okay, so kita sudah siap set soalan untuk struktur. Contohnya, untuk struktur. So pelajar akan jawab nanti, bila dia masuk, nanti saya akan bagi link untuk cikgu berjawab. Okay, lepas tu, apa ni? Dia akan masuk, pelajar akan masukkan di ruangan yang kita dah buat kotak-kotak ni. So kat sini,
Kalau kita tak bagikan markah acceptable, kita kena tanda secara manual. Okay, kita masuk dan kita tandalah. Contohnya kita tengok mana ni betul, kita bagi markah semua. Jumlah markahnya kita akan letakkan di atas nanti, per 8. Okay, markah penuh dia 8. Nanti bila kita dah semak, dia akan ada ruangan untuk kita masukkan markah yang sebenar. Berapa? Okay, macam kita menanda lah. Kita menanda di kertas soalan. Okay, setakat ni boleh faham? Ada soalan tanya? Okay. Ini untuk soalan yang bentuk struktur. Okey, kalau soalan satu lagi yang bentuk pelajar tu kena jawab di kertas itu, okay, soalan bahagian C sebenarnya, bahagian C Okey, saya ambil yang ketiga. Okey, ada soalan daripada Noh Hazwani. Cikgu, saya nak tanya. Kalau soalan subjektif tu, pelajar tak boleh nak guna pen yang ada dekat atas tu ke untuk jawab? Memang kena type je? Boleh juga. Kalau dia gunakan pen atas tu pun boleh juga. Kalau dia ada pen sendiri, boleh pakai pen. Okey. Kalau dia nak gunakan jari dia pun, dia nak try pakai jari dia pun, boleh juga. Kalau dia pakai phone, pun boleh. Tak ada masalah. Oh, okey. Terima kasih. So, pelajar menjawab pun macam kita membuat soalan juga. Pelajar boleh gunakan pen, ataupun teks, ataupun gambar. Okay. Untuk menjawab soalan. So matematik dia lebih banyak guna, kalau pelajar tu ada pen, phone dia ada pen ke ada, ataupun dia ada iPad ke apa yang boleh gunakan pen, ataupun dia ada tambahan kita panggil pad apa tu, pen untuk tulis matematik tu, so dia boleh pakai pen tersebut. Okay, contoh ni soalan bahagian C soalan bahagian C saya suggestkan ambil satu soalan sahaja untuk satu slide. Ataupun kalau cikgu rasa penyelesaian dia tu tak panjang sangat, boleh ambil terus 2 soalan. Okay, contohnya saya ambil satu soalan ni, satu AB kan, dia ada ABC kan. Kalau rasanya muat, tak panjang, cikgu boleh ambil satu terus soalan. Kalau rasa macam panjang, penyelesaian dia panjang, cikgu just potong, jadikan dia satu page sahaja untuk soalan tersebut. Okay, kalau matematik rasanya tak panjang sangat, cikgu terus ambil satu page. Okay, satu page ni untuk soalan. Okay. So dia besarkanlah, saya muat kot. Dia matematik lah. Kalau macam essay tu lah, kita risau. Walaupun dia 3 markah, pelajar akan tulis 10 isi. Itu yang jadi tak muat. Kalau matematik rasanya terus direct to the point. Okay, so kat sini pun kita sediakan ruang untuk pelajar menulis jawapan. Okay, dan kita kosongkan bahagian ni lah. So nanti kita akan jumlahkan markah dia berapa, bergantung kepada markah yang ada dalam page ini. Okay, dalam page ini, markah kat atas ni. So ruangan yang kedua. Okay, dan ruangan yang ketiga. Okay, so markah kat sini 3 tambah 4 tambah 3, so markah penuh ni adalah 10 markah untuk page, untuk slide yang ketiga ni. Okay, maaf nak tanya, pelajar tak boleh guna, okay, dah tanya dia kan, dah jawab kan. So dia boleh, okay, so jawapan kat sini pelajar boleh gunakan pen atau type. Kalau melibatkan simbol yang tak ada, yang kalau type dia tak ada pen, dia nak type tak boleh, dia boleh ambil gambar, type dekat buku ke dekat kertas, ambil gambar dan dia upload di ruangan yang disediakan. Nanti cikgu akan semak kat situ. Okay, so kita dah ada 3 set soalan lah. Ada soalan bahagian A, ni kita namakan dia bahagian B. Contohnya. Okay, dan kita ada set soalan bahagian C. Cikgu boleh gerakkan atas ni ya, nak ke slide-slide yang seterusnya. Okay. So kita, contohnya kita dah siap lah satu set soalan matematik. Kalau tak gunakan page yang keempat ni, just delete sahaja. Okay, delete sahaja slide tersebut. So contoh kita ada 3 slide lah. Okay, 3 slide. So markah dia akan nyatakan sini lah. Tadi saya buat 2 soalan je. Ni dia punya tu. So dia akan keluarkan 2 markah je lah. Kalau cikgu buat ada 6 soalan ni, cikgu buatkan semua.
nanti dia akan bagi untuk berapa soalan untuk satu slide. So tadi 2 je, so dia akan 2 markah di slide pertama, 8 markah untuk slide yang kedua, 10 markah untuk slide yang ketiga. Nanti bila resultnya keluar, untuk setiap pelajar dia akan campurkan semua sekali. Okay, bila kita dah semak semua sekali, dia akan automatik campurkan markah yang pelajar itu dapat. Okay, sekarang ni contohnya dah siap soalan dah siap soalan. Setakat ni ada soalan tak? Cikgu nak tanya. Berkaitan dengan pembinaan soalan. Boleh faham Sering ganggu Cikgu Wan nak tanya kalau macam soalan yang bahagian B dengan bahagian C tu yang kita tak ada setkan jawapan kan, yang kita tengok jawapan pelajar lepas tu kita tanda sendiri. Katakan yang sekarang slide yang ketiga tu cikgu setkan 10 markah. Lepas tu kalau selepas cikgu sudah tanda, macam mana kita nak masukkan markah yang kita sudah tanda tu kat dalam sistem tu, sebab tadi kata dia akan kira jumlah markah kan. Tu macam mana caranya? Okay. So nanti, okay, sekejap saya tunjuk. Okay, sekarang ni kita dah siap. Okay, kita pun nak assignment, kita nak hantar soalan ni kepada pelajar. Okay, kita akan nampak yang kotak untuk kita isi markah tu nanti bila kita nak semak. Okay, di bahagian view work. Kat sini baru kita boleh nampak kotak untuk kita isi markah tu. Selagi kita tak assign, kita tak beri kepada pelajar, kita tak boleh nampak. Contoh sekarang bila kita klik view work, dia tak keluar apa-apa lah sebab kita belum create lagi soalan untuk kelas mana yang kita nak bagi soalan tersebut. Okay, untuk create assignment, kita akan pergi pada ruangan assignment atas ni, assign. Okay, kita dah edit, kita dah siap soalan. Lepas tu kita pun nak buat soalan ni contohnya untuk 3 amanah, 3A lah, untuk kelas 3A. Kita pun ambil assign dan kita assign a roster. Kita nak buat tugasan untuk kelas mana. Maksudnya, soalan yang sama ni kita boleh gunakan untuk semua kelas. Okay, semua kelas mengikut kelas-kelas yang kita nak. Contohnya hari Ahad kelas 3A, kita pun buat assign untuk 3A. Esok kan 3B, kita pun buat assign untuk 3B, set soalan yang sama. Maksudnya kita tak perlu buat banyak-banyak kali soalan untuk berlainan kelas. Okay, ada soalan? Silakan. Nak tanya pasal kan tentang graf, bagaimana? Graf Pasal kalau kita bagi dia graf, pelajar tak boleh lukis apa-apa di atas kan? Dia tak boleh. Kecuali kalau kita bentuk macam dalam soalan ni kan ada biasanya ada yang bentuk graf kan. Bentuk graf, terus bentuk graf. So pelajar tu kalau graf tu minta pelajar lorek kat atas graf tu, okay, atas graf tersebut, pelajar kalau yang ada pen dia boleh terus lukis kat situ. Kalau tak ada pen, kita kena bagi gambar graf tu pada pelajar ataupun pelajar gunakan kertas graf. Dia createkan graf dan dia lukis pada kertas graf yang sebenar. Just ambil gambar sahaja, masukkan dalam kelas kit. Dia tak boleh direct lah dalam ni. Memang susah sikit. Dia tak ada macam untuk matematik khusus, itu yang susah sikit. Dia tak ada nak createkan macam graf-graf. Cuma kita boleh secara simplenya boleh lah. Graf yang straight tu kita boleh pakaikan line je. Tapi kita kena create lah di soalan ni dah sediakan kertas graf untuk pelajar. Contoh satu page yang keempat tu kita buat satu graf, kertas graf yang besar. Boleh juga. So pelajar akan create kat situ kalau dia ada pen. Okay, kalau dia ada pen. Kalau tak ada pen yang susah tu, tak ada pen dia kena gunakan kertas graf yang sebenar. Kemudian dia lorekkan, ambil gambar, masukkan di kelas kit. Itu je lah. Okay. Silakan. Cikgu nak tanya. So kalau macam tingkatan 3 punya bab 7 tu pasal plan dengan tunggakan pun sama juga. Jika kita kalau nak suruh pelajar bagi jawapan untuk lukis plan dengan tunggakan tu pun dia orang kena lukis dekat kertas sendiri lepas tu ambil gambar hantar. Macam tu ke? Itu yang paling senang lah. Okay. Untuk sebab dia melibatkan ukuran dan sebagainya kan. Jadi better dia buat di kertas A4 ke, kertas dalam buku latihan dia ke, dia just ambil gambar, lepas tu send di kelas kit untuk kita semak dia punya jawapan dia. Okay, sebab dia ada jadi phone kan. Jadi maksudnya nanti kita
Tak boleh nak ukur dia memang lukis 5 cm ke macam tu kan. Kita memang tak boleh nak ukur betul tak dia lukis 5 cm, 4 cm, 3 cm. Ikut plan dengan dengkakan punya jawapan. Betul tak? Betul lah. So maksudnya soalan tu tak sesuai dikeluarkan ke? Boleh. Macam mana nak cakap untuk yang realnya susah sikit lah kot. Kecuali kalau kita buat gambar tu bentuk, tapi susah lah. Memang gambar tu akan tak ikut saiz yang sebenar. Kecuali dia punya buku dia tu memang dah ada petak-petak yang ukurannya dah ada, kita boleh kira. Tapi kalau bukunya macam just garisan saja, kita A4 just garisan je, dia just nyatakan berapa cm per cm, tu susah sikit lah. Sebab saya pun tak ada pengalaman dalam matematik, buat soalan matematik ni. Cuma kalau ada cikgu-cikgu yang tu boleh share lah. Cikgu-cikgu yang biasa buat soalan melibatkan pelan dan donghakan ni, rasanya boleh cuba share. Ataupun cikgu try dulu, kok cikgu dapat pengalaman ataupun cikgu boleh ada cara yang terbaik untuk bab itu, mungkin cikgu boleh share. Mungkin suruh pelajar ambil gambar dan letak pembaris di tepi, pun boleh. So ada kreativiti masing-masing lah. Cara untuk kita dapatkan. So mungkin cikgu boleh cuba dulu Cuba dulu guna. So cikgu akan nampak nanti apa cara yang paling sesuai untuk melibatkan bab tersebut. Okay. So sekarang boleh saya teruskan? Okay, so sekarang kita nak assign. Okay, kita pun create assign. Okay, create a new roster. Kita nama lah. Contohnya latihan Mat 1 kelas 3A contohnya. Lepas tu kita okay. Okay, so sekarang ni kita dah ada link untuk kelas 3A. Kat sini dia ada nyatakan lah. Kalau soalan tu kita nak lock dulu, tak nak bagi pelajar masuk, kita lock lah. Kita bagi link, kita lock, pelajar buka link tu, pelajar tu tak boleh nak jawab lagi. Sebab kita dah lock. Dia boleh nampak soalan tapi dia tak boleh nak klik-klik sebab kita lock. Hide ni pula, bila pelajar klik link ini, dia tak boleh nampak. Contohnya, ni link dia. Saya copy link ni, saya letakkan, saya masukkan link tersebut. Sekarang saya hide dan lock. Pelajar boleh klik link ini, cuma dia tak benarkan pelajar tu masuk sebab soalan ni hidden. Kita hidekan soalan itu. So bila kita dah buka soalan ini, barulah pelajar tu boleh masuk. Kita refresh balik. Pelajar tu baru boleh masuk. Untuk masukkan nama dia. So kat sini, bila kita dah create macam ni, kita dah ada link. Link inilah yang kita akan share pada pelajar dalam Telegram dan sebagainya. Kita copy je link ini dan kita akan terus ke Telegram, sharekan link ini. So pelajar akan klik link ini. Pelajar tak perlu nak install ClassKit, tak perlu. Dia just klik je ni nanti, dia akan terus ke ClassKit. Akan terus masuk ke ClassKit. Bila dia masuk ke ClassKit, helper ni pula, kita klik ni untuk kita boleh bantu dia. Boleh bantu semasa dia melaksanakan. Yang graders ni pula, pelajar boleh nampak markah dia berapa dia dapat. So biasanya saya klik yang helpers dengan helper saja. Saya biasa klik untuk latihan. Bila kita write tu nanti pelajar boleh nampak markah dia lah. Ataupun kalau dalam kelas untuk ujian yang ini je lah. Helpers. Untuk latihan dalam kelas bolehlah cikgu klik baru untuk graders supaya pelajar boleh nampak markah yang dia jawab tu berapa. On the spot. Kalau untuk ujian ke apa, cikgu unclick yang ni. Dan lock dulu sebelum sampai masa dia. Bila dah sampai masa baru cikgu unlock dia. Macam kita buat pakai Google Form pun sama kan. Kita lock dulu, kemudian dah sampai masa baru kita unlockkan dia. Dah menjawab Cikgu Mariana. So kita dah dapat soalan. Hide hide ni untuk kita hidekan soalan. Bila kita klik hide, hide soalan ini, pelajar tu tak boleh masuk. Pelajar tu tak boleh masuk. Contoh saya masuk pada link ini. Dia akan keluar macam ni je. Dia akan keluar kod je. Pelajar tu tak boleh nak masukkan nama dia.
Okay, tak boleh nak masukkan nama dia kat sini. Okay, so sekarang ni saya pun unhide balik baru pelajar tu boleh nampak. Okay, so sekarang ni kita nak try nak try jawab. Saya akan share link ni di ruangan. Okay, untuk cikgu masuk cikgu masuk. Okay, saya akan lihat di bahagian view work. Okay, bila cikgu dah share pada pelajar, sekejap saya unhide balik. Okay, cikgu klik balik sebab tadi saya hide ni. Cikgu klik balik ataupun keluar dan masuk balik. Okay, untuk lihat pelajar tu siapa yang masuk, cikgu lihat pada ruangan view work. Okay, cuba cikgu klik pada link yang saya berikan, masukkan nama, nanti akan keluar di bahagian ini. Dia akan keluar. Ni cikgu Fazli dah masuk, Rashida dah masuk, Siti dah masuk. Okay, kita boleh nampak lah. Okay, bila dia ada warna terang kat sini, maksudnya sekarang pelajar itu berada di page yang pertama. Okay, page yang kedua kosong ni sebab dia belum pergi, dia lihat lagi soalan untuk page yang kedua dan page yang ketiga. Okay, ini soalan dia dah jawab ni. Untuk objektif dia terus keluar secara automatik markah dia berapa sebab kita dah set markah tadi kan. Okay, so sekarang ni pelajar berada di page yang kedua, yang ni pelajar ni berada di page yang ketiga. Okay, so kita boleh pergi pada setiap pelajar. Contohnya kita pergi pada pelajar ni, Fazli ni kita pergi. Dia jawab. Okay, cara dia jawab ni. Ni. Okay, dia jawab kat sini. So kita boleh write terus sebenarnya. Kita boleh write terus pakai pen. Kalau betul kalau betul kita pun ambil pen, ambil warna merah, kita pun terus. Ni salah ni. Okay, salah. Ni pun salah. Okay, ni pun salah. Contoh contoh. Okay, dia pun jawab semua. Okay, dekat sini nanti kita akan bagi markah ni cikgu. Okay, contoh dia berapa full mark dia 8, berapa per 8 yang dia dapat? Yang cikgu Catherine tanya dia. Okay, berapa per 8? Contoh kalau salah semua dapat 0. So 0 per 8. Okay, so warna merah. Dia kalau betul semua 8 per 8 dia akan jadi warna hijau. Kalau lebih daripada separuh yang betul, contohnya 6 per 8 jadi warna jingga. Okay, so kita boleh nampak lah dekat sini. Bila kita dah semak, dia akan keluar markah dia kat sini. 6 markah. Contohnya kalau dapat 6 markah. Okay, dan markah penuh dia, bila kita dah semak semua sekali, markah penuh akan keluar di bahagian ini. Okay, berapa full mark dia adalah 20 lah. 20 markah. Sebab tadi kita ada sekan yang dia dapat sebelah ini. Lepas kita dah tanda semua sekali. Okay, ni contohlah. So bila aktiviti dalam kelas, contohnya pelajar dah siap semua kan, dia akan gunakan raise hand ni. Okay, sama ada untuk minta bantuan ataupun untuk menyatakan dia dah siap, minta cikgu semak. Bilangan maksimum yang boleh masuk rasanya tak ada had. Okay, berapa sahaja boleh masuk, tak ada had. Yang ada had, jumlah assignment je ada had tadi, 20 assignment. Jumlah pelajar dalam satu masa rasanya tak ada had. Untuk satu kelas rasanya masih boleh lagi, 30, 40 masih boleh lagi. Cuma bergantung pada kapasiti komputer pula lah. Kadang-kadang komputer yang slow ataupun internet yang slow, jadi slow sikit lah dia punya sistem dia. Okay, ni sorry ganggu maksudnya cikgu, nanti maksudnya macam kita nak bagi dia orang exam 2 jam. So habis 2 jam kita bagi bahagian soalan tadi kita bagi tekan lock ke? Ya. Lepas tu dia orang tak boleh jawab dah. Ya betul. Dia pergi pada assign ni balik, kita pun lock. Contoh saya lock so pelajar tu dia akan keluar notis yang cikgu dah lock. So dia boleh tengok je soalan, dia tak boleh nak klik apa-apa. Cuba cikgu try klik. Boleh klik tak? Saya dah lock. Tak boleh. Tak boleh kan? So pelajar jangan boleh tengok dia apa yang dia dah jawab. So masa dah tamat. So macam tu lah. Okay. Contohnya kalau ada pelajar lain nak jawab ke apa lagi, kita boleh create assign yang lain lah. Untuk pelajar-pelajar yang seterusnya nak jawab ke apa ke, kelas lain pula kita create untuk kelas lain pula. Jadi untuk exam kalau cikgu nak buat ni untuk exam, okay, menggunakan kelas kit, saya suggestkan cikgu terus buat roster ni ikut kelas.
Cikgu jangan bagi satu roster ni untuk semua tingkatan. Sebab dekat roster ni dia tak ada nyatakan dia kelas mana, dia just nyatakan nama sahaja. Okay. Bila nama sahaja kita tak tahu pelajar ni kelas mana, susah kita nak set lagi. Kita nak bagi markah untuk kelas, by kelas. Jadi saya suggestkan untuk cikgu, contoh cikgu nak buat ujian lah nanti, ujian ke apa ke, kuis ke, melibatkan semua kelas, tingkatan 3. Okey, cikgu terus buat assign ni soalan yang sama by kelas. 3A, 3B, 3C, 3D sampailah 3G contohnya, ada 7 link. Dan setiap link ni bagi pada setiap kelas. Contoh 3A bagi link 3A, 3B bagi link 3B. Okay, supaya nanti bila last nanti kita terus dapat view by kelas. Kat sini kita boleh tengok nanti. Kita nak lihat kelas 3A, kalau ada banyak nanti keluar 3B, 3C, 3D semua. Kat sini kita boleh lihat. So nama pun kita boleh terus dapatkan mengikut kelas. Okay. Sebab kita tak boleh nak set dia kelas, kita nak minta, tadi kan kita masuk dia minta nama je kan. Kita tak boleh nak set itu. Nama tingkatan kita tak boleh nak set. Just boleh masukkan nama sahaja. Dan nama pula saya suggestkan minta pelajar masukkan nama ikut IC. Supaya nanti bila dia nak masuk lain kali untuk lihat dia punya tugasan dia, okay, dia just boleh masuk, dia boleh masukkan nama yang dia daftarkan awal tu. Supaya dia boleh nampak apa yang dah dia buat dan apa yang cikgu dah tanda. Kalau dia masukkan nama yang tak apa-apa, nanti dia nak semak semula apa yang cikgu dah tanda, dia tak ingat. Contohnya apa yang nama aku buat. So bila dia masukkan nama lain, dia tak akan nampak apa yang dah dia buat. Dia akan jadi file yang baru. Jadi sarankan saya gunakan nama mengikut IC pelajar. Supaya pelajar tu dia masuk semula, dia just masukkan balik nama ikut IC. Lagi mudah lah. Itu sebagai dia punya password dia lah. Macam mana nak setkan soalan yang sama kepada beberapa kelas. Okey, contohnya beberapa kelas, kita just assign je lah. Contohnya tadi kelas 3A, kita pun assign lagi. Buat yang baru, 3 bestari. Boleh juga tak payah buat latihan-latihan. 3 bestari, lepas tu tambah lagi 3C, 3 cerdik. So contohnya ada 3 kelas lah. Kat sekolah tu ada 3 kelas. So dah ada 3 kelas menggunakan soalan yang sama. Okay, soalan ni kita tak perlulah nak copy apa. Kita just soalan. Cuma kita assign je banyak-banyak kelas. So dia punya link dia akan berikan kepada setiap kelas. Walaupun link dia berbeza, tapi soalan yang sama. Ya, soalan, silakan. Kita dah letak pada 3 kelas, adakah ia dikira sebagai 3 assignment? Sebab tadi kan Cikgu Wan katakan kita boleh hanya create 20 assignment. Jadi sekarang ni adakah kalau kita letak banyak kelas untuk satu assignment yang sama, adakah ia dikira sebagai 4-5 assignment ataupun masih satu assignment? Masih satu assignment. Oh, okey. Alright. Bila kita lihat ke depan ni, kita pergi pada page depan sekali, dia masih lagi satu assignment yang sama. Dia tak keluar lah untuk 3B, 3A, 3B, 3C tak keluar kat sini. So dia tetap satu assignment. Okay, cuma kita assign kepada banyak kelas saja. Okay, cikgu, ada soalan? Okay, silakan Cikgu Ili, Farhana. Cikgu Wan, boleh tanya, kalau pelajar ni dah buat assignment, boleh tak kita simpan jawapan pelajar ni dalam satu folder yang lain? Maksudnya bukan dalam kelas KIK sebagai bukti. Sebab kita nanti kan ada assignment tu kita boleh buat 20 je, jadi mungkin kita nak delete, jadi kita tak ada bukti pelajar tu dah buat kerja. Jadi boleh tak kita masukkan, kopikan dia ke folder lain? Saya try. Sebab saya tak pernah. Dia ada function tu tapi tak tahu boleh ke tak untuk yang basic. Okay, contoh untuk Akmal ni. Okay, Akmal. Dia dah buat kan? Okay, dia dah buat. Okay, kita boleh export sebenarnya. Export slide ni to PDF. Okay, export slide to PDF. Contohnya, saya ambil satu. Okay, kita export. Adakah dia export semua ataupun dia export one by one? Okay, ni saya dah export Saya try, klik. Okay, ini export soalan ini export soalan je. Ini export soalan.
Yang untuk pelajar boleh tak? Oh, untuk student word dia tak benarkan kita untuk basic lah, untuk basic. Okey. Tapi untuk pelajar, sebenarnya pelajar tu dia boleh macam mana kita cakap? Pelajar tu sendiri dia boleh ni. Dia boleh save apa yang dia buat dalam PDF. Sebab ada pelajar saya dia dah buat, dia pun save, dia pun tunjuk pada saya, ni bukti saya dah buat dalam PDF. Untuk cikgu sebenarnya macam tak dapat lah, dia dah blur kat bahagian tu. Dia untuk pro sahaja. Export student work to PDF untuk pro account sahaja. Untuk basic tak dibenarkan. Tapi untuk pelajar je saya try masuk sebagai pelajar tadi. Boleh tak Oh, kat sini ada. Okay, untuk pelajar ada. Contohnya pelajar ni dah jawab Contoh saya jawab dulu soalan. Okay, jawab D, B. Okay, pilihan jawapan ni memang sampai E ni default dia Default di peringkat mungkin international punya default. Kita tak boleh nak adjust lah. Nak buang E ni tak boleh. Memang dia default dia sampai E. Okay, so pelajar ni nak save. Okay, so pelajar dia boleh save. Pelajar sendiri boleh save. Untuk bahagian cikgu, kita tak boleh nak save. Itu je beza. Maknanya kalau cikgu nak bukti, maknanya minta pelajar tu masuk export to PDF, PDF tu serah pada cikgu untuk sebagai bukti. Itu je yang kita boleh buat. Untuk apa ni? Untuk cikgu save semua sekali, dia tak benarkan untuk basic account. Boleh tapi bukan untuk basic account. Okay, alright. So itu je lah untuk berkaitan dengan cara untuk kita membina soalan. Cuma satu lagi tadi kan yang ambil gambar kan. So kalau pelajar tu dia nak ambil gambar, contohnya dia dah buat soalan. Sekejap contoh soalan ni yang saya ambil. Okay, soalan ni. Okay, contohnya pelajar tu dia dah buat dalam kertas. Dia pun nak ambil gambar. Okay, dia ambil gambar. Dia ambil gambar pakai phone. Contoh dia pakai komputer. Okay, dia pakai komputer. Tapi dia nak ambil gambar dalam buku dia. Dia boleh pakai phone dulu. Nanti dia upload gambar tu dalam Telegram ke apa. Upload dalam komputer. Baru dia masukkan. Contoh saya ambil satu. Okay, saya ambil gambar. Saya masukkan dalam Telegram. Dalam komputer lah maksudnya. Masukkan dalam komputer tu saya save dalam komputer. Bluetooth disconnected. Okay, contoh.
Okay. So sekarang ni pelajar ni nak jawab soalan ni, dia dah buat dalam kertas, dia dah upload gambar tu di komputer, dia pun nak masukkan gambar ni di Classgeek. Dia upload macam biasa, dia ambil lah dia punya jawapan dia. Okay, kemudian open. Just dia cut je mana jawapan yang dia nak. Okay, lepas tu finish. Dia letakkan, boleh kecilkan sikit. Okay, dia letakkan di ruangan yang satu. Mungkin dua nanti jawab kat sebelah ni dua. Itulah cara dia. Jika terlebih 20 assignment, bagaimana nak save assignment tersebut untuk simpanan cikgu? Okey. Sebab tu saya katakan, kalau cikgu memang nak save soalan tu, 20 assignment tu cikgu tak nak buang, cikgu tak nak apa ni, sebab ada rekod pelajar kan dalam tu, cikgu just create je akaun Google yang kedua. Gunalah nama panitia matematik ataupun cikgu create akaun peribadi yang kedua, dan cikgu daftarkan semula. Cikgu sign up semula untuk akaun Google yang kedua tu, untuk tambahan lagi 20 assignment yang baru. So kita tak perlulah buang yang untuk akaun kita yang pertama. Jadi kita gunakan tambahan lagi untuk akaun yang kedua. Itu je lah yang boleh buat untuk free account. Kalau cikgu nak beli pun boleh, tapi mahal lah. Saya tengok berapa dolar, mahal jugalah, ratus-ratus jugalah. Macam tak berbaloi je. So tu untuk sebulan tau, bukan untuk setahun, untuk selama-lamanya, untuk sebulan. Berapa ratus jugalah sebulan untuk bayar. Jadi kita pakai cara macam tu je lah. Sebab Google kan free account, so kita boleh create lah seberapa banyak account yang kita nak, bergantung kepada jumlah assignment. Sebab ini sebagai evidence pelajar, evidence kita, sayang lah kalau kita delete assignment tu, terus delete bersama dengan hasil pelajar yang ada dalam assignment tersebut. Okay. So untuk bahagian saya rasa itu saja untuk saya tunjukkan pada rakan-rakan guru berkaitan dengan penggunaan Classgeek bagi subjek matematik. Sebab matematik dia lain sikit. Kalau sejarah dia senang, dia pakai teks je. Dia tak ada isu yang berkaitan dengan simbol dan sebagainya. Jadi matematik dia banyak simbol. Jadi yang simbol menggunakan simbol-simbol ataupun graf semua tu kita gunakan gambar. Okay. Ini ada dibuat oleh rakan-rakan saya yang matematik lah. Dia gunakan gambar untuk kerja-kerja yang melibatkan simbol matematik. Yang graf yang tadi tu, yang saiz sebenar tu, itu bergantung pada kreativiti cikgu-cikgu lah. Macam mana nak buktikan, mungkin tadi ada cadangan gunakan pembaris dan sebagainya. Itu ikut kreativiti masing-masing untuk kita dapatkan pengesahan jawapan yang sebetulnya. Okay, ada soalan lain lagi sebelum kita... Cikgu Wan, untuk pemarkahan bahagian C atau bahagian B ni, kalau macam bahagian yang objektif tadi kan, kalau kita belajar klik-klik-klik, automatic up dia punya markah kan. Yeah. Jadi kalau macam untuk bahagian B dan C ni, kalau cikgu dah tanda, contoh cikgu bagi 3 markah untuk satu soalan. Jadi adakah dia akan auto calculate juga ataupun cikgu kena tambah sendiri nanti? Okey. Contoh saya tunjuk. Ini yang Akmal tadi kan. Okay, Akmal dia tak jawab. So saya pun tanda-tanda. Ni ada markah, saya pun tetap kosong. Okay, ni pun kosong. Okay, ni pun kosong. Contoh saya ada pen, saya pakai pen lah. Ni saya tak ada pen kosong. Jadi bila kosong, kita kena kira markah dia. Kalau dia dapat contohnya full mark 3, 4, 3 ataupun dia dapat ni 1, 1, 2, tambahlah 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3 contohnya. So 3 tu kita kena transfer ke atas ni. 3 per 10. Sebab yang ke atas ni sistem akan baca berapa pelajar tu dapat. Okey, terima kasih Cikgu Wan. Okay. So nanti bila kita tengok markah dia kat tepi ni, ada markah dia 3 markah. So yang ni yang sistem akan kira 3 tambah kosong, dia tak kira lagi, tambah kosong dia akan dapat 3 per 20. Okay, kalau dia dapat full mark kat sini 10, so sistem pun akan kira 10 lah. 10 campur kosong 10 per 20. So markah full dia akan dapat kat atas ni. Macam tu. Okay, ada soalan lain? Okay, so sebenarnya ada ruangan untuk bengkel. Bengkel ni cikgu buat sendiri soalan. Adakah cikgu nak buat sendiri? Cikgu nak try, lepas tu kalau ada soalan nak tanya,
kita ada masa lebih kurang setengah jam sampai pukul 4. Ataupun cikgu nak try sendiri kat rumah. Okay. Kalau cikgu boleh try cikgu boleh try dulu pakai kelas kit ni. Kalau cikgu boleh try. Saya tunggu untuk soalan lah. Kalau ada soalan, mungkin saya buka dalam 5-10 minit untuk soalan. Cikgu boleh try dulu. Gunakan dia lain lah. Dengar dengan buat sendiri ni kadang-kadang dengar macam faham. Bila buat sendiri, dia tak jadi faham. Boleh cikgu try masuk dulu dan try jawab. Okay. Lepas tu, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, ni nombor kod kita Ada pelajar dia tak nak pakai link, pakai kod pun boleh juga. Okay, dia just masukkan kod dia bila klik link tu minta kod, so boleh masukkan kod kat situ. So bila kita dah create banyak kelas, dia akan keluar kat sini lah. Kita nak check kelas mana. Okay, contoh macam ujian macam pengalaman saya buat ujian. Okay, bila melibatkan subjek, melibatkan semua kelas. Contohnya kelas subjek sejarah ada 3 cikgu yang mengajar. Okay, dan saya yang buat soalan. Sebab nanti nak menanda, cikgu tu perlu masuk ke akaun saya. Okay, untuk dia dapatkan kelas-kelas dia. Jadi cadangan saya bila melibatkan soalan yang kita nak bagi pada semua pelajar dan melibatkan semua guru yang menanda. Kalau kita saja menanda tak ada masalah. Tapi melibatkan semua guru yang menanda, saya suggestkan create satu akaun, contohnya Panitia Matematik SMK TSJ. Okay, createkan satu akaun yang formal, yang semua boleh masuk. Okay, dan soalan itu kita buat di akaun tersebut. Bukan gunakan akaun peribadi kita. Barulah dia tak mengganggu assignment kita yang lain. Kalau cikgu nak buat soalan tu di peringkat sekolah lah, di peringkat sekolah. Nanti dia punya password untuk email itu sharekan kepada semua rakan-rakan guru yang mengajar pada subjek tersebut untuk tingkatan tersebut. Itu cadangan lah untuk buat soalan di peringkat sekolah. Kalau kita buat pakai akaun kita, nanti cikgu tu kena dapatkan password kita. Jadi privacy pula kat situ kan. Jadi gunakan akaun yang kita create untuk peringkat sekolah. Berdasarkan pengalaman Cikgu Wan lah secara online menggunakan Classking, ada masalah tak untuk pelajar sebenarnya dalam masa periksa tu? Ada tiba-tiba dia ada deadline ke? Sebabnya kalau ikutkan, kalau macam matematik ni lebih baik kita bagi soalan dalam PDF dan budak boleh download, dan sekiranya ada masalah dengan line dan sebagainya mereka masih boleh menjawab kan. Jadi kalau macam pengalaman Cikgu Wan macam mana untuk Classking ni? Dari segi line tu nak kata masalah besar tak ada, sebab semua boleh masuk. Cuma kadang-kadang phone tu ada phone yang dia bila klik pada Classking tu dia jadi macam kosong je. Dia tak keluar apa-apa. Okay. Kes macam tu, kadang-kadang pelajar tu dia restart balik phone, lepas tu baru dia boleh masuk. Okay. Ada juga yang pelajar tu time semua masuk, phone dia mungkin phone yang spek dia low, spek dia low sikit kot ataupun dah berat ke apa. Bila ramai masuk, dia tak boleh masuk. Bila dia dah masuk last, dia just keluar putih je. Tapi bila dia masuk malam tu pula, saya bagi peluang dia untuk jawab lagi sekali malam, tak ada masalah pun, dia boleh jawab. Itu je lah masalah yang saya hadapi. Maksudnya dari segi, mungkin dari segi line ataupun dari segi kapasiti phone yang digunakan. Jadi kena ada backup plan jugalah ya kalau dia apa-apa Ya, betul. Okay. Biasanya saya dah save dulu lah soalan tu sebagai PDF. Nanti untuk pelajar yang tak boleh secara online, saya akan bagi soalan yang sama secara PDF dalam masa yang sama untuk pelajar tu jawab. Dan hantar semula lah dalam bentuk dia ambil gambar ke jawapan dia. Okey, jelas. Okay. So saya rasa itu saja untuk perkongsian kita berkaitan dengan Classking yang mana boleh digunakan dalam PDPR secara live dengan pelajar. Kita boleh bantu pelajar. Dan kita boleh gunakan juga untuk membina soalan-soalan kuis ataupun soalan-soalan ujian selain daripada kita menggunakan
Google Form. Sebab Google Form bagi saya untuk soalan-soalan yang melibatkan struktur dan juga soalan-soalan yang melibatkan pengiraan, tapi matematik tak pastilah. Matematik kita boleh ambil gambar kan. Dalam Google Form pun kita boleh ambil gambar. Cuma Google Form dia tak bolehlah keluar macam ni. Bila kita nak menanda, macam ni kan, cikgu ni dah buat. Nak menanda kita tak boleh dah nampak soalan, nampak jawapan. Ni macam real sikit kan. Kalau dalam Google Form, bila kita nak lihat jawapan tu, dia terus masuk dalam spreadsheet. Jadi macam tak berapa cantik lah. Kita nak menanda pun macam keliru sikit. Itu Google Form lah. Jadi untuk kelas kit ni, bila kita nak menanda tu, dia macam real kita menanda di kertas peperiksaan. So kita boleh terus menanda kat sini je. Okay, kalau betul kita boleh write betul. Kita boleh komen ke kat sini. Nak komen pun kalau kita malas nak tulis, kita boleh komen secara audio. Kita boleh masukkan banyaklah benda-benda yang menarik kat sini yang boleh menarik perhatian pelajar lah terhadap subjek kita. Okay, bila kita menggunakan kelas kit. Dan dia pun sebenarnya dia tak berat sangat. Okay, untuk satu kelas tu boleh pakai kecuali phone yang ada masalah je lah. Dia tak ada melibatkan line. Setakat ni saya adalah sekali lah yang kecuali server dia ada problem. Okay, server problem, semua tak akan boleh masuk. Termasuk kita sendiri pun tak boleh masuk. Itu je lah. Itu biasalah untuk sistem online, sistem yang berbentuk online. Okay, so bagi saya satu apps yang senang untuk digunakan oleh guru dan juga oleh pelajar itu sendiri, dan senang juga untuk kita dapatkan evidence hasil pelajar, dan kita boleh bincang sama-sama dengan pelajar sewaktu PDPR. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk mendengar penerangan saya, tutorial berkaitan dengan penggunaan kelas kit, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan kelemahan itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Wan Ahmad Syawal. Okey, link kehadiran dan borang maklum malas telah diberikan dalam ruang chat. Cikgu-cikgu bolehlah mengisinya sekarang.